Sektor dan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi High Growth High Value HGHV akan terus dimantapkan di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP-RM ke-12 2021-2025. Usaha akan dipergiat untuk menggalakkan pelaburan industri HGHV meliputi 5 bidang utama, antaranya elektrik dan elektronik, pertanian pintar dan tenaga boleh baharu TBB. Topik KSP-RM ke-12 dan lonjakan industri HGHV. Teruskan bersama kami untuk 30 minit yang berikutnya. Salam Malaysia Madani, ini BIS Malaysia edisi Khamis 14 September 2023. Saya Hazel Desmond dan seperti biasa kami mulakan dengan perkembangan tempatan. Kerajaan akan menyediakan lebih banyak pilihan tenaga alternatif bagi membolehkan penjimatan kos penggunaan tenaga. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, kerajaan memahami kenaikan kos elektrik ketika ini yang akan memberi tekanan kepada rakyat khususnya industri tempatan. Elektrik, ya betul. Memang ada peningkatan yang sedikit ketara, saya akui. Tetapi macam saya kata tadi, kita lakukan pelarasan besar itu sebab subsidi itu dah terlalu tinggi. Sekarang is mark to market dan itu ialah amalan di banyak negara lain. Jadi kita berharap apa jua perubahan itu akan lebih sederhana lah. Peralihan tenaga akan dilaksanakan dengan peningkatan tenaga boleh baharu TBB bagi membantu mengawal harga elektrik. Terdahulu, kerajaan telah menerima beberapa laporan daripada pihak industri terutamanya sektor pembuatan yang berdepan dengan lonjakan kos perniagaan disebabkan peningkatan harga elektrik. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 membolehkan kerajaan mengenal pasti potensi pembangunan serta penyediaan infrastruktur di seluruh negara. Justru Pengarah Bahagian Ekonomi Makro Kementerian Ekonomi Datuk Dr. Suhan Ahmad Saleh yakin jurang ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dapat dikurangkan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Negeri yang berkembang dengan pesat tu makin berkembang pesat dan negeri yang kurang yang pertumbuhannya lebih perlahan akan menyebabkan berlakunya jurang lah antara itu. So dalam rancangan Malaysia ke-12 dan KSP ni kita akan mengenal pasti potensi untuk mengoptimumkan pertumbuhan negeri-negeri ini. Beliau yakin 17 anjakan yang diperkenal dalam KSP-RM ke-12 berupaya memberi tumpuan kepada penyediaan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan seterusnya, sesi dagangan pagi menyaksikan Bursa Malaysia di niaga bercampur-campur sejajar prestasi semalaman Wall Street yang agak lesu. Manakala ringgit dibuka pada 4.67 berbanding dolar Amerika. Untuk itu kita tinjau prestasi pasaran yang disediakan PNB Investment sehingga sesi dagangan tengah hari tadi.
kadar upah dan gaji buruk berbanding jumlah keseluruhan pendapatan di Malaysia adalah sebanyak 32.4% bagi tahun 2022. Bagi mencapai perkongsian atau maksud perkongsian ekonomi yang lebih seimbang, kerajaan akan melaksanakan dasar yang menyokong peningkatan upah berbanding KDNK kepada tahap 40 dan 45% selaras dengan tahap negara lebih maju. Antara usaha termasuklah kajian semula tahap gaji minimum serta memperkenalkan undang-undang yang menjamin persekitaran kerja yang selamat dan selesa. Kementerian Sumber Manusia dengan kementerian berkaitan akan menghalusi model gaji progresif ke arah kenaikan pendapatan yang lebih terangkum. Peningkatan pendapatan selaras dengan produktiviti adalah kritikal bagi memastikan tahap kualiti hidup yang bermakna, terutama dalam menangani cabaran kos sara hidup. Lima industri HGHV telah dikenal pasti sebagai sebahagian daripada anjakan besar dalam KSPRM ke-12. Apa yang perlu kita fahami mengenai lima sektor tersebut dan bagaimana rakyat boleh memainkan peranan dalam menjayakan KSPRM ke-12? Bersama saya di studio ketiga ini yang berbahagia Datuk Technologies V. Valuvan Value, Pengarah Bahagian Industri Pembuatan Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi. Terima kasih Datuk Valuvan meluangkan masa untuk bersama BIS Malaysia memberi pemahaman yang lebih jelas kepada rakyat mengenai kandungan dalam dokumen KSP ini. Kalau boleh dikongsikan terlebih dahulu, Datuk, dalam kita mencapai matlamat negara yang mapan, sejahtera dan berpendapatan tinggi, apa yang rakyat perlu fahami mengenai cabaran domestik dan juga trend global dan keutamaan kerajaan perpaduan yang menjadi latar belakang kepada dokumen KSP ini? Terima kasih. Sebelum saya membawa rakyat semua kepada kajian separuh penggal, izinkan saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai rancangan Malaysia ke-12. Malaysia selalunya akan memperkenalkan 5 tahun rancangan Malaysia, dan rancangan Malaysia ke-12 telah dirancang pada tahun sebenarnya pada tahun 2019. Kerja perancangan Malaysia ini telah bermula dan pada tahun 2021 telah dibentangkan di Parlimen. Tapi sebelum pembentangan di Parlimen tahun 2021 pun rancangan Malaysia ke-12 ini telah melalui satu semakan semula disebabkan negara telah dilanda oleh COVID. Selepas itu, rancangan Malaysia ke-12 ini kalau diperhatikan mempunyai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan juga KPI-nya dan juga inisiatif dan strateginya tersendiri. Kita ada pemacu perubahan dan sebagainya. Ada 1,644 tindakan yang diterjemahkan untuk melaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, selepas 1,5 tahun pelaksanaan, kita lihat ada desakan-desakan dari segi global dan juga domestik yang memerlukan kita membuat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat seperti yang telah dimaklumkan terlebih dahulu, iaitu peperangan juga geopolitik di luar. Kita dapat tahu daripada Ukraine dengan Rusia peperangan, dan juga peperangan dingin di antara US dengan China telah menekan dan juga mengubah Malaysia yang menyebabkan negara perdagangan terbesar untuk melihat kembali sasarannya, bagaimana kita nak melaksanakan supaya kita dapat mencapai sasaran yang telah kita tetapkan. Dan dalam pada itu terdapat juga unsur-unsur baru yang juga mendesak negara kita, perindustrian kita untuk memenuhi konglomerat-konglomerat yang memerlukan kita melalui pertumbuhan hijau ini. Dari segi domestik, kita tahu kos yang meningkat, inflasi dan juga kos-kos input yang meningkat juga telah menyebabkan kita terpaksa berhenti sekejap dan melihat ke belakang dan menilai semula strategi inisiatif dan juga sasaran yang ditetapkan. Dan satu lagi yang penting adalah kemahuan dan juga komitmen kerajaan baru yang mahukan supaya kesejahteraan rakyat diberikan keutamaan. Jadi kita perlu melihat semua ini, sebab tu kita rasa perlu ada satu kajian
mengenai rancangan Malaysia ke-12. Ya, yang bukan sahaja menilai pencapaian terdahulu tetapi juga mengambil pendekatan baharu membawa kepada anjakan besar yang akan kita perincikan seketika nanti. Kalau dilihat Datuk, antara keutamaan pembangunan ekonomi dalam KSP RM ke-12 ini adalah mengenai industri HG/HV. Adakah ini sesuatu yang baharu ataupun apa yang perlu kita fahami mengenai HG/HV ini? Betul, kita ada 17 anjakan dalam rancangan midterm kajian separuh penggal ini yang menyebabkan ianya satu pembaharuan dalam kajian separuh penggal supaya kita telah gariskan ini adalah penumpuan-penumpuan yang kita perlu lakukan. Dalam hal itu kita lihat kita ada perkenalkan high growth, high value industri. Contohnya ada banyak yang kita letakkan di situ, tapi kalau kita tengok antaranya 5 yang kita letakkan E&E, elektrik dan elektronik, nadir bumi, tenaga baharu dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu dari segi secara ringkas supaya semua orang faham. Dulu kalau kita lihat 20 tahun dulu, pembuatan telefon bimbit merupakan satu perkilangan yang sangat membawa pembangunan besar. Tetapi sekarang ni kalau lihat kita saja membuat telefon ini itu bukan satu pertumbuhan baru. Kita lihat sekarang ni ada pertumbuhan baru yang kita perlu lihat. Kalau kita tengok satu lagi contoh, orang yang dulu membuat peti sejuk. Peti sejuk boleh dapat keuntungan, tetapi syarikat Coca-Cola dapat lebih keuntungan sebab menggunakan peti sejuk itu untuk memasarkan barangan dia. Jadi kita lihat pertumbuhan baru itu berwujud. Kalau kita lihat HG/HV ini adalah merupakan industri-industri yang baru yang wujud ni yang memberikan satu pertumbuhan ataupun pemangkin untuk pertumbuhan. Contohnya adalah kalau lihat tenaga solar sekarang ni, kita lihat tenaga baru, dia boleh menggunakan solar, hidrogen ataupun dia boleh menggunakan tenaga nuklear. Ini salah satu pembaruan baru. Kalau kita lihat kereta sekarang, automobil sekarang ni pun sama. Dulu kita menggunakan combustion engine. Sekarang ni kita nak tengok dari segi electric vehicle. Jadi electric vehicle ni dan juga ekosistem electric vehicle ni adalah pertumbuhan baharu. Dan kalau kita lihat dari segi nadir bumi, ini satu pertumbuhan baharu sebab ada permintaan yang sangat besar sebab tadi saya cakap sebabkan electric vehicle dan autonomous vehicle dengan industri forward yang baru datang ni memerlukan elemen-elemen daripada nadir bumi ini. Yang Malaysia kaya dalam benda ini. Dan kita juga lihat dari segi pertanian. Kita lihat pertanian memang lama wujud. Malaysia memang daripada dulu memang negara pertanian dan sebagainya. Tapi ada pertumbuhan baharu yang wujud dalam pertanian macam pertanian pintar. Bagaimana kita boleh menggunakan pertanian pintar untuk memajukan lagi pertanian. So ini semua adalah boleh dirangkumkan sebagai high growth, high value. Dan banyak lagi kalau kita nak bincangkan mengenai high growth, high value ni. Tapi untuk memudahkan rakyat faham ni, itulah yang boleh saya simpulkan untuk setakat ni. Ada 5 bidang yang diberi tumpuan: industri berasaskan peralihan tenaga, industri berasaskan teknologi dan digital, industri elektrik dan elektronik bernilai tinggi, industri pertanian dan industri asas tani dan juga industri nadir bumi. Saya tertarik dengan HG/HV, industri E&E, elektrik dan elektronik yang Datuk sebutkan tadi. Kita tahu selama ini E&E ini sudah menjadi sumber pertumbuhan utama bagi ekspor negara. Apa lagi yang belum kita terokai, Datuk? Betul. Kita kalau kita lihat industri ini, kita merupakan menyumbang 38% kepada pertumbuhan negara pada tahun inilah. Tapi kalau kita lihat dari segi E&E elektrik dan elektronik, Malaysia ni memang sinonim dengan elektrikal dan elektronik. Kalau kita lihat masa COVID lalu, negara Malaysia menempan nama di persada dunia disebabkan bila kita sebab perintah kawalan dan sebagainya, syarikat-syarikat elektronik ini terpaksa ditutup. Tetapi kita merupakan penyumbang dalam ekosistem supply chain kepada global elektronik ini, dan kita melihat rantaian itu terganggu disebabkan syarikat-syarikat negara kita tak boleh nak
memenuhi permintaan. Ya. Jadi E&E memainkan peranan yang sangat penting. Tapi apa yang kita lihat dalam sektor E&E ini, walaupun kita adalah penyumbang terbesar dalam KDNK sekarang ni dalam pembuatan, tetapi kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita sedia ada. Sebab tu bila kita buat kajian separuh penggal ni, kita lihat dia dijadikan sebagai high growth, high value. Kalau E&E ini, kalau saya boleh rungkaikan, dia ada beberapa aktiviti-aktiviti dalam rangkaian E&E. Ya. Sebagai satu contohnya, dia ada design, IC design. Dia ada wafer fabrication. Dia ada pempackajan. Lepas tu dia ada testing. Dan juga assembly. Malaysia setakat ni adalah lebih terkenal dan lebih banyak tertumpu kepada back end. Ini banding katakan kita lebih kepada testing, kita lebih kepada assembly. Aktiviti yang bernilai lebih rendah. Lebih rendah sedikit. Tapi kita tidak tumpukan kepada aktiviti design, aktiviti wafer fab yang merupakan aktiviti nilai yang sangat tinggi, yang memerlukan skill yang sangat tinggi dan memberikan pulangan dari segi ekosistem dan juga dari segi gaji yang lebih tinggi. Jadi itu yang kita nak cuba bawa, dan kita berjaya sebenarnya untuk mewujudkan syarikat Malaysia yang berjaya membuat IC design ini. Dia adalah setaraf dengan, kalau kita lihat, kalau setaraf dengan Google ataupun Nvidia, Intel, sebab mereka ni telah berjaya menghasilkan IC design yang 7 nanometer. Yang sebenarnya itu adalah yang kita perlu bangga dengan pencapaian jurutera negara kita. Sebenarnya jadi kita ada kemampuan. Talent kita, bakat Malaysia ada kemampuan untuk ke E&E yang merupakan yang dipanggil front end ni. Jadi itulah yang sebab tu, dan kalau kita lihat dari segi yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan dalam ucapan pasal pembentangan midterm review kajian separuh penggal ni, kita lihat ada syarikat Infineon Technologies pun telah bersetuju untuk melabur di Malaysia untuk silicon carbide ini, yang merupakan terbesar di luar dan terbesar di Malaysia. Jadi itu menunjukkan Malaysia ada kemampuan dan ada daya penarikan untuk syarikat besar ni untuk datang melabur. Jadi kita perlu mengambil peluang ni untuk mengolah anjakan besar kepada syarikat E&E untuk beralih kepada yang dipanggil sebagai front end. Aktiviti yang lebih kompleks yang memberi nilai tambah yang lebih tinggi kepada lebih ekonomi. Tinggi, dan sebenarnya kalau kita terjemahkan, rakyat akan mendapat gaji yang lebih, skill yang lebih. Kita punya graduan daripada universiti akan mendapat gaji dan juga skill yang setimpal dengan mereka. Baik. Dan kita lihat juga peranan teknologi terutamanya pasca pandemik. Kita melihat kepada peningkatan penggunaan teknologi dan digital dalam urusan seharian, dan ini telah diadaptasi oleh bukan sahaja generasi muda tetapi generasi yang lebih tua juga telah pun mengadaptasi penggunaan teknologi dan digital di seluruh dunia. Bagaimana Datuk melihat industri berasaskan teknologi dan digital yang diberi juga menjadi salah satu tumpuan dalam 5 bidang utama di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini? Ya, kita tidak boleh lari daripada pendigitalan dan teknologi termaju. Sebab semua faham kita sedang berada dalam era revolusi perindustrian keempat. Jadi mana revolusi perindustrian keempat mahukan satu anjakan yang besar dalam dari segi teknologi dan pendigitalan. Balik pada COVID juga, COVID telah membuktikan bahawa teknologi memainkan peranan penting. Kalau dulu kita lihat, kalau hendak perlukan satu vaksin memerlukan beberapa tahun, tapi COVID telah menyebabkan dengan perindustrian yang 4.0 ni telah menyebabkan berlakunya proses dengan cepat. Jadi bila kita lihat dari segi teknologi, Malaysia perlu mengambil langkah dan sebagainya. Kita telah pun ada dasar revolusi perindustrian keempat, dan kita ada dasar mengenai rangka tindakan kerja ekonomi digital. Dan dalam ni kita perlu melihat bagaimana kita menggunakan teknologi digital ni untuk memajukan negara kita. Contohnya dari segi industri kita. Bagaimana syarikat-syarikat yang syarikat-syarikat ini kita wujudkan sebagai syarikat-syarikat yang smart factory.
factory supaya dia boleh beralih kepada produktiviti yang tinggi. Sebab kalau produktiviti tinggi, harga barang murah dan sebagainya, itu menyebabkan kita boleh ekspor barang itu kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. Kalau kita masih lagi di dalam tahap yang tidak menggunakan digital, dan kita mungkin ketinggalan. Dan anjakan besar digital ni, teknologi juga tertumpu kepada perkhidmatan kerajaan dan sebagainya, supaya kita pun mengadaptasi teknologi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada industri dan juga kepada rakyat. Jadi sebab tu high growth, high value teknologi dan digital ni ditekankan supaya ianya dapat diadaptasikan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dalam mana-mana arus perdana yang sedang berlaku dalam global ni. Secara ringkasnya, Datuk, apa antara strategi yang telah digariskan di bawah HG/HV berasaskan teknologi dan digital ini? Kalau kita lihat, ada juga inisiatif mempercepat pendigitalan melalui e-government teknologi, mempercepat pelaksanaan identiti digital nasional, dan apa lagi antara strategi yang akan diberi tumpuan? Kalau kita lihat dari segi macam tadi kita katakan GovTech ni pun, itu satu usaha yang sangat besar, di mana kita nak membolehkan kerajaan menggunakan teknologi untuk memberikan perkhidmatan. Dia bukan pendigitalan di mana kita ambil borang, kita jadikan dia sebagai digital, letak dalam website. Bukan begitu. Dia adalah satu end-to-end proses di mana kita mengurangkan birokrasi. Satu contoh yang saya boleh bagi adalah dari segi bagaimana kerajaan menggunakan single window sekarang ni untuk membolehkan rakyat ke industri ke untuk menggunakan perkhidmatan kerajaan. Jadi bila GovTech ni bermula dilaksanakan ni, saya rasa kita berpendapat keseluruhan prestasi perkhidmatan kerajaan ini akan meningkat dan juga membolehkan lebih banyak ekonomi digital ni berkembang. Disebabkan kerajaan ini merupakan pengguna terbesar pendigitalan dan juga komponen-komponen teknologi. Mungkin secara ringkas Datuk boleh menjawab dakwaan bahawa dengan penerima gunaan teknologi pastinya akan mengurangkan juga peluang pekerjaan terhadap rakyat tempatan. Itu satu fobia yang ramai orang cakap. Sebenarnya kalau kita tengok World Economic Forum telah membuat kajian baru-baru ni, memang tidak dinafikan lebih kurang 85 juta pekerjaan. Saya tak akan cakap pekerjaan ni saya cakap pekerjaan akan terganggu. Tetapi kajian sama juga memberitahu 97 juta pekerjaan baru akan diwujudkan. Jadi 85 juta ni perlu di-upskill dan reskill kan untuk membolehkan mereka melihat kepada 97 jawatan yang dikeluarkan yang baru wujud ni. Jadi saya rasa kita perlu imbangi sebenarnya. Sebab tu kerajaan dalam high growth, high value yang bakat ni, kita lihat banyak benda yang telah ditekankan supaya structural reform tu berlaku untuk membolehkan tenaga kerja kita ni ada reskill dan upskill supaya dia boleh memenuhi ledakan teknologi yang menyebabkan benda-benda baru ni wujud. Dan antaranya inisiatif akademi dalam industri AI. Betul. Sebab mengapa akademi ni, industri ini wujud sebenarnya adalah kita tahu kita ada banyak proses di mana talent dikeluarkan. Dia berlibat supply, di mana kita mengeluarkan talent ni kepada syarikat, dan bila syarikat mengambil talent ni, keluhan syarikat ni adalah sebab dikatakan dia adalah skill yang diperlukan tu, kemahiran yang ada bertalent tu tidak mematuhi apa yang dia nak. Jadi kalau kita lihat apa yang kita dah buat ni, kita ambil talent tu, bakat tu daripada selepasan sekolah dan sebagainya, kita letakkan mereka di syarikat. Syarikat mengambil mereka sebagai bekerja, dibayar gaji minimum, dan modul latihan itu adalah yang dikembangkan oleh syarikat itu sendiri. Dan disijilkan oleh Sijil Kemahiran Malaysia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi talent itu bukan daripada luar masuk, dia dari syarikat, dibayar gaji, dan dia akan mendapat sijil Kemahiran Malaysia yang memang dia boleh membantu untuk meningkatkan kerjaya dia. Jadi dalam hal ni kita nampak mismatch tu tidak akan berlaku, dan syarikat lebih seronok mengambil talent yang mereka nakkan dan dia mengajar sendiri talent itu.
Ya, Datuk, kita ada berbaki kira-kira 4 minit sahaja lagi untuk perkongsian mengenai KSP RM ke-12 ini. Mungkin secara ringkas, Datuk, dalam segala usaha yang telah didokumenkan oleh kerajaan dengan cukup cantik sekali di atas kertas dan sebagainya, bagaimana dari segi aspek pelaksanaan? Apa langkah utama yang diambil kerajaan untuk meneruskan penambahbaikan peraturan perniagaan dalam negara? Kita memang ada satu platform dipanggil Pemudah, di mana kita melihat syarikat swasta dan juga industri, kapten dan juga kerajaan berduduk sekali dan bincang mengenai benda-benda yang boleh mengurangkan karena birokrasi untuk membolehkan syarikat-syarikat atau industri ini meningkatkan kompetensi dia. Contoh-contoh yang saya boleh harap bagi itu adalah Akademi Industri ini adalah daripada syarikat industri. Okey. Idea itu daripada industri. Dan satu lagi adalah yang kita telah capai adalah permohonan PAS expatriate yang kita telah berjaya kurangkan dulu bila PAS expatriate ini dimohon oleh industri, ketidaktentuan berlaku. Kalau dia minta 10 mungkin boleh dapat 5 ataupun 3. Kalau dia minta untuk 5 tahun dia mungkin dapat 3 tahun. Dan memerlukan masa yang sangat lama. Mungkin 87 hari ataupun 19 hari dan dia belum melalui banyak jabatan kerajaan. Sekarang apa yang kita telah buat, kita telah buatkan sebagai single window, GovTech balik, single window, dan kita telah masukkan semua mereka sekali. Sekarang syarikat hanya perlu masuk single window dan dia boleh dapat keputusan kelulusan PAS expatriate ini dalam tempoh 5 hari untuk syarikat-syarikat yang terpilih. Ini satu inisiatif yang terbaik yang kita pernah buat, tapi ini semua adalah hasil daripada apa yang dipanggil dalam Pemudah itu. Syarikat berbincang dengan kerajaan, kerajaan facilitate apa yang syarikat nakkan dan syarikat juga memahami dasar-dasar kerajaan di situ. Ya. Dan Datuk, apa mungkin peranan seluruh rakyat Malaysia dalam menjayakan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini? Kena terlibat sama. Sebab rancangan midterm review kajian separuh penggal ini adalah untuk kita. Untuk rakyat, bukan untuk saya ataupun sebab semua orang terlibat. Anak saya pun terlibat, semua orang terlibat. Jadi kita semua perlu berganding bahu untuk memastikan kajian separuh penggal ini berjaya, sebab ianya melibatkan 3 benda penting, iaitu mampan, kesejahteraan dan juga berpendapatan tinggi. Semua ini adalah mencakupi kehidupan seseorang rakyat Malaysia. Jadi kita perlu berganding dan bekerjasama memastikan pelaksanaan itu berlaku. Dia tidak boleh ada dalam bola sepak ni seorang ambil satu bola, lepas tu semua orang ambil satu bola main. Tak boleh. Dia mesti satu matlamat sama, semua bermain dalam itu. Itu yang penting untuk memastikan kajian separuh penggal ni berjaya dan kita menikmati hasil daripada itu. Ya, memanfaatkan setiap program yang dirancang oleh kerajaan. Bagaimana rakyat boleh mengambil akses ataupun mendapatkan akses untuk dokumen kajian separuh penggal ini, Datuk? Ya, dokumen ini boleh dimuat turun dalam website Kementerian Ekonomi dan juga boleh melihat dan boleh juga email kepada kita dan kita boleh membantu dari segi dan kita Kementerian akan bersentiasa bersama dengan rakyat dan juga Akademi Harta Bersih ASO untuk membantu menerangkan kajian separuh penggal dan rancangannya. Baik, ini akan menjadi perbincangan yang berterusan di antara kami di pihak media dan juga pihak kementerian. Terima kasih Datuk Teknologis V. Valuvan Value, Pengarah Bahagian Industri Pembuatan Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi untuk perkongsian mengenai KSP RM ke-12 itu tadi. Dan perkongsian pandangan itu mengakhiri BIS Malaysia edisi Khamis 14 September 2023. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.